Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sekarang ni kita ada dua alat. Satu buku muka surat 207. Yang kedua Al-Quran muka surat 176. Buku 207 zikir dan doa selepas solat. Disunatkan berzikir dan berdoa selepas solat. Solat fardu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan Sahih Muslim dinyatakan berbagai jenis zikir dan doa. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Thauban radhiyallahu anhu, katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat, baginda mengucapkan astaghfirullah sebanyak 3 kali. 3 kali. Nombor dia 3. Bendanya astaghfirullah. Ada yang sebut panjang, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu terpulanglah. Tapi bila ditanya, baik 3 kali astaghfirullah. Jadi tuan-tuan rajin macam mana pun jangan lebih 3. Macam itulah. Sebab kita ikut Nabi. Dia anak-anak jadi imam nanti, imam masjid negara, imam masjid Shah Alam, 3 kali. Macam mana sebut? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau nak sebut panjang, sebutlah panjang 3 kali. Dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang satu kita sebut tu tuan-tuan, Allahumma antas salam wa minkas salam, kita tambah wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kena sebut, jangan faham dah. Jangan tak faham. Allahumma ya Allah, anta, engkau, as-salam itu Tuhan yang bernama as-salam, yaitu yang menjaga keselamatan. Kalau yang bertulis ni lah, wa minka, dan daripada engkau as-salam, keselamatan. Tabaraka, maha suci engkau, ya dzal jalali wal ikram. Kalau yang kita tambah tu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, dan kepada engkau ya'udu, kembali as-salam. Bila Rasulullah SAW wafat, Sayyidatina Khadijah melafazkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salam tu maksudnya Nabi SAW. Kepada engkau kembalinya as-salam. Nabi SAW. Baik, itu zikirlah. Kalau lepas subuh dan lepas maghrib ditambah dengan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Baik. Antaranya juga ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ka'ab bin Ajrah bahawa Nabi SAW telah bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna. 3, ini kita dah sebut minggu lepas.
Zikir yang biasa kita sebut selepas setiap solat fardu, subhanallah 33 kali, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, dan 34 kali takbir. Ini satu riwayat. InsyaAllah lepas isyak tuan-tuan buat ni, jangan tinggalkan. Saya dah 2 malam dah pergi 2 surau, imam tak sebut ni subhanallah, subhanallah. Habis Fatihah terus doa. Mengapa tak sebut pun saya tak tahu. Tuan-tuan, kalau tuan pergi mana-mana lah, tempat surau, imam tak sebut, tuan-tuan sebut. Jangan ikut imam tu lah. Sebab kita tak ada sunat zikir untuk ikut imam tu. Dia tak ada hukum sunat. Sunat ikut imam tu tak ada. Jadi kita buat tuan-tuan, sebab imam ni biasanya tarawih ni dijemput budak-budak muda. Budak-budak muda ni kadang tahu dia datang sebab nak jadi imam, sebab dijemput orang bayar. Dia bukan nak memimpin kita solat dah elok. Jadi ditinggalkan zikir tu. Jadi bila imam tinggal, tuan-tuan yang dah belajar jangan tinggal, sila buat. Rugi nanti kalau tak buat. Sebab apa? Cuba tengok tu. Dalam satu riwayat, tengok terjemahan terus. Maksudnya sesiapa yang bertasbih mensucikan Allah ketika selesai solat 33 kali. Nak kira elok tu 33 Bertahmid memuji Allah 33 kali. Maksudnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dan bertakbir Allahu Akbar 33, membesarkan Allah 33 kali. Jadi berapa jumlah? 99. Dan kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan ingat tu, ni ulang kali ke-4 ni. Penamat zikir ini tidak ada lafaz yuhyi wa yumit. Ingat nanti anak-anak jadi imam ke, atuk-atuk baca-baca kat belakang tu, buat kuat-kuat. Ajar atuk dengan pakcik tu, sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar 33 kali. Anak pun sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuatkan sikit untuk beritahu, sebab atuk-atuk pakcik ni disebut wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab dia dah biasa dengan zikir yang sebut yuhyi wa yumiitu. Baik, penutup zikir ini sampai lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dapat? Untuk melengkapkan 100, tadi kan dah 99 kan, nak campur 100, nescaya diampunkan untuknya segala kesalahannya walaupun banyak dosa buih di lautan. Okey, yang tu jangan tinggal Baik, laju sikit. Tu siri ulangan. Kemudian diriwayatkan juga man qala duburi salatil fajri. Siapa tengok terjemahan? Siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Yang tu ada yang tu ada yuhyi wa yumiitu. Tu beza. Berapa kali wa huwa ala kulli syai'in qadir? Berapa kali disebut? 10 kali. Selepas salat subuh, sesiapa yang mengucapkan itu selepas salat subuh dalam keadaan tetap duduknya. Jadi lepas subuh tuan-tuan jangan bergerak dulu. Buat zikir ini dulu 10 kali, nescaya dicatatnya untuknya 10 kebajikan. Dihapuskan daripadanya 10 dosa dan diangkat 10 darjat. Bahkan dia pada hari itu berada dalam perlindungan dari semua yang tidak disukai dan terpelihara daripada syaitan. Ini tuan-tuan, kalau orang Melayu panggil zikir pendinding. Inilah zikirnya. Dia sebut 10 kali lepas subuh. Sepanjang hari itu Allah lindungi kita daripada benda yang tak elok. Jadi inilah zikir pendinding.
Lepas subuh 10 kali. Dan juga lepas maghrib tuan-tuan ya, dalam riwayat lain lepas maghrib 10 kali. Cumanya lepas maghrib tu dia tak ada sebut tidak berubah tempat duduk. Tapi lepas subuh ni jangan ubah tempat duduk. Duduk kat tempat kita solat tu habiskan 10 kali. Sebab tu kita tengok imam kadang-kadang mula ngadap depan, lepas tu ngadap ke kanan. Tengok masa dia ngadap kanan tu lepas habis 10 kali ni. Sebab dia dah boleh ubah tempat duduk. Okey. Lagi zikir lepas solat, mungkin solat 209. Diriwayatkan daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubara kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Maksudnya, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap salat fardu, nescaya tidak dihalang daripada memasuki syurga malaikat mati. Sedang di akhirat sudah tidak ada mati. Ini lagi tuan-tuan, setiap kali lepas salat fardu. Jadi kalau kita nak cepat sambil berjalan tu, baca je ayat kursi. Sambil kita nak pergi ke kereta kan ya. Sebab ayat kursi ni tidak disyaratkan duduk tetap. Tidak disyaratkan. Yang 10 kali tadi disyaratkan duduk dulu, jangan berubah tempat duduk. Okey. Memulakan zikir solat lepas solat dengan istighfar disunatkan. Sunat hukum dia tuan-tuan, memulakan zikir-zikir itu dengan istighfar. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sunat mula dengan istighfar. Separuh imam tu dengar dia mula Assalamualaikum, alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki. Tu pula dia mula macam tu, wallahu a'lam bishawab. Tu tuan-tuan kena tanya orang yang buat. Tapi kita belajar dalam kitab fiqh ni, sunat lepas salat tu zikir dimulakan dengan astaghfirullah, dengan istighfar. Sunat. Kalau tak mulakan, dia tak jadi berdosa lah sebab sunat. Baik. Selesai zikir. InsyaAllah kita buat Dia banyak lagi lah. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setiap lepas solat fardu. Sunat lagi. Dia bukan masa tahlil sunat. Kalau boleh jangan tinggallah. Tapi kalau zuhur lambat, khutbah panjang, lepas tu orang nak cepat pergi kerja, tak ni lah banyak-banyak, buatlah masing-masing kan. Baik, ni cerita panjang ni, doa lepas solat. Sebab bulan Ramadan ni kita tahu kita banyak berdoa. Lepas isyak doa, lepas 4 rakaat doa, lepas 4 rakaat doa, lepas witir doa, banyak. Nanti bangun pula malam doa. Jadi Ramadan ni kita banyak berdoa. Mari kita tengok. Rasulullah SAW pernah ditanya, doa apakah yang paling hampir dimakbulkan? Baginda menjawab, jawfal lailil akhiru wa dubura as-salawati al-maktubati. Doa apa yang paling hampir dimakbulkan? Nabi SAW jawab, doa pada pertengahan malam. Ini tuan-tuan ni, qiyamul lail lah tu. Dan selepas salat fardu. Lepas salat fardu, sunat kita berdoa. Bukan bid'ah berdoa lepas salat fardu, sunat hukumnya. Okey tuan-tuan, doa sini sebut doa lepas salat fardu. Tapi itulah Ramadan ni kan kita banyak berdoa. Jadi hari ni saya nak ajak tuan-tuan teliti doa ni sebenarnya apa. Ada dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
wala takum minal ghafilin. Ini saya jadikan tuan-tuan untuk kita panduan berdoa. Sebab Ramadan ni kita banyak berdoa. Cuba kira tuan-tuan. Panduan satunya wazkur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah Tuhanmu dalam diri kamu. Maknanya doa ni dia mesti datang daripada dalam diri. Dia bukan hanya sebutan lidah. Bukan sebutan lidah. Dia datang daripada dalam diri. Jadi sebab itu saya kerap saya ulang, kalau imam berdoa bahasa Arab, tuan-tuan tak faham apa, tuan-tuan tak payah ambilkan. Tuan-tuan berdoalah masing-masing dengan hajat masing-masing. Sebab nanti dia tak jadi doa. Bila tak faham lafaz-lafaz disebut, dia boleh tak datang daripada hati kita. Kalau imam pun tak datang daripada hati, tambah makmum kan. Jadi jangan takut untuk berdoa. Allah tak pernah lantik, imam saja boleh berdoa. Allah tak pernah lantik macam tu. Allah suruh setiap kita ini berdoa. Dalam solat kita diajar duduk antara dua sujud. Imam tak sebut Rabbana ighfir lana untuk kami kan. Imam pun sebut Rabbi firli. Tuan-tuan pun sebut Rabbi firli. Betul? Imam tak mewakili makmum dalam bab doa. Doa sebelum salam, Allahumma firli ma qaddamtu. Ya Allah, ampun dosa aku yang lalu. Jadi imam pun sebut aku, makmum pun sebut aku. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan ni jangan bazir umur, doalah banyak-banyak. Tapi yang berdoa tu kita. Kalau imam doa, kita faham. Amin kan? Maksudnya, seolah-olah kita berdoa. Cumanya yang menyebut tu imam. Tapi hati kita ni turut berdoa. Itu cerita doa. Saya takut, yalah orang Melayu ni banyak buat ibadah tradisi. Tradisi, ini bukan ibadah betul pun. Tradisi. Jadi bila Nabi 4 rakaat, imam tangan-tangan, makmum jom bangun. Habis 4 rakaat, jom. Sebenarnya tidak berdoa. Sebenarnya. Sebab doa tu datang daripada dalam hati kita. Jadi insyaAllah kita berdoa. Imam doa pendek. Apa dia? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Lepas tu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina. Tuan-tuan nak berdoa lagi, tuan-tuan doalah. Dia tak semestinya berhenti takat imam doa tu. Habis solat witir, tuan-tuan nak berdoa panjang, imam doa pendek sebab dia takut ada yang tak amin, kan? Dia taklah panjang sangat. Jadi tuan-tuan nak berdoa lagi panjang sebab hari malam tu dah pukul 10 lebih kan. Nak doa lagi, tuan-tuan doalah. Tak semestinya imam kata wasallallahu wasallam tu tuan-tuan sapu tangan, berhenti doa. Teruskan berdoa. Kalau tuan-tuan yang ayah ada anak-anak bujang ni, tahu anak bujang tak salat tarawih, doa lepas tarawih tu. Supaya malam besok itu Allah buka pintu hati anak bujang itu untuk pergi salat tarawih. Kalau ayah mak tahu anak tak baca Quran, tak sampai juzuk ke hari ni berapa hari dah? 9 hari. Tak sampai juzuk 9 lagi hari ni. Ayah tahu. Doalah supaya Allah buka pintu hati anak tu untuk rajin baca Quran. Supaya dia dapat khatam Quran sepanjang Ramadan nanti. Ayah berdoa. Jangan harap imam hanya. Imam berdoa. Itu cerita doa lah. Sebenarnya saya tak suka sangat pimpin tuan doa sebenarnya lah. Tapi dah saya tengok masing-masing tu duduk tu. Jadi saya doa lah. Kebanyakannya saya akan sebut bahasa Melayu. Saya tak sebut bahasa Arab. Sebab saya tahu tuan-tuan, saya sebut Arab, tuan-tuan tak tahu apa. Itu bukan doa dengan dialog. Sebutan-sebutan kalimah yang tuan-tuan tak faham, itu bukan doa. Kerana doa adalah permintaan. Permintaan tu kita minta. Kita minta.
Jadi terbaiknya tuan-tuan mintalah sendiri-sendiri, itu terbaiknya lah. Ya, tak tahulah kalau tuan-tuan kami ikut wali ustaz, kami ikut habib, itu pula masing-masing. Ya, cuma saya nak sebut kat sini, doa ni datang daripada dalam hati. Dia bukan hanya sebutan lidah dengan bahasa yang kita tidak fahami. Ya, tapi kalau tuan-tuan doa dalam bahasa Arab, tuan-tuan faham yang bahasa Arab yang sebut tu, tuan-tuan faham dengan hati, itu terbaik. Ya, sebab ibadah ni dia punya alat dia paling utama ialah bahasa Arab. Ya, jadi kalau tuan-tuan boleh sebut bahasa Arab, Rabbana atina fid dunya hasanah, tuan-tuan faham dengan hati, itu terbaik. Tapi nak kena usaha lah. Nak kena usaha. InsyaAllah. Jadi tidak heran orang Melayu doa banyak tapi Allah tak makbulkan. Ya, kadang-kadang memang orang tak faham pun apa yang kita doakan. Ya, jadi insyaAllah tuan, mula lepas zuhur ni tuan-tuan nak berdoa, tuan-tuan sebut subhanallah sendiri-sendiri, tuan-tuan orang tak doa, jangan tunggu saya. Ya, tapi kalau saya doa, tuan-tuan faham, tuan-tuan aminkan. Aminkan dengan faham, bukannya secara lalai. Baik, tuan. Itu tadarruan khifatan. Di ujung ayat ni tuan-tuan, Allah beri amaran wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu menjadi minal ghafilin, termasuk dalam orang yang lalai. Jadi dalam berdoa ni tuan-tuan jangan lalai. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah buat confirmation, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Sesungguhnya Allah tak terima doa daripada hati yang lalai. Jadi imam keluar suara, makmum tada tangan macam tu, apa imam sebut dia tak kerti apa, dia tak tahu. Itu namanya lalai. Allah tidak akan terima. Jadi doa yang Allah terima ialah doa yang datang daripada dalam diri kita. Tuan-tuan jadi ialah nak ngapal bahasa Arab banyak tu dah bila-bila. Jadi berdoa dalam bahasa kita sendiri. Dan di luar solat ni, jangan dalam sujud solat pun nanti bahasa Melayu, nanti boleh batal pula solat tu. Ini cerita doa selepas solat, doa lepas solat. Jadi insyaAllah kita doa banyak-banyak di sepanjang bulan Ramadan ini. Sebab antara istimewa orang puasa apa dia? Doanya tidak tertolak sehingga dia berbuka. Jadi waktu daripada subuh sampai ke maghrib ni doa banyak-banyak. InsyaAllah. Saya doa 2-3 doa, tuan-tuan doa lah banyak-banyak. Itu yang saya buat lah. Jarang saya sapu muka bila imam habis doa, sebab dia doa pendek. Kita teruskan berdoa lagi. Kan orang sebelah dah cuit-cuit datang nak salam, saya buat tak peduli. Sebab bulan Ramadan ni perlu banyak berdoa. Kalau tuan-tuan nampak saya doa lagi taklah cuit-cuit nak salam. Orang Melayu ni memang tak reti betul. Kan kita dah berdoa ni cuit lagi bahu nak salam. Saya buat tak peduli je lah, tak akan dilayan. Dan doa berzikir dan berdoa. Baik, buka 210, berzikir dan berdoa secara sir. Dalam telefon saya kebetulan minggu ni banyak orang bagi klip imam lepas solat zikir kuat, doa pun kuat, sedangkan ada makmum yang masbuk yang sedang solat. Lepas tu dia mengadu lah, dia terganggu waktu tu sebab dia masbuk. Dia mengadu. Dan zikir lepas solat ini hukumnya sunat secara sir. Telinga kita saja yang dengar. Sunat tuan-tuan. Maksudnya kalau tuan-tuan nak menjerit berzikir, subhanallah, subhanallah, tak salah. Sebab sunat.
nak pergi rokok, dalam rokok sunat baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau tuan-tuan tak baca, dia tak salah. Tapi tak elok lah. Gitu ya. Sunat. Kalau wajib, maksudnya tak boleh buat. Kalau sunat ni maksudnya boleh buat Ustaz. Jawapannya tak dapat sunat lah. Berasa ke Ustaz? Tak. Makruh ke tak? Semuanya kalau imam lah. Kalau dengan makmum bersama, subhanallah, subhanallah, sama-sama kau buat. Sedangkan ada orang solat lagi, yang tu jadi haram lah. Bukan zikir itu yang haram, kuat. Sebab dia boleh mengganggu orang yang solat. Termasuk tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca Quran, ada orang sebelah tu solat, kita baru nak mula baca Quran. Jangan baca kuat. Dia baca perlahan. Dia ada perbincangan menarik tuan-tuan. Dia jahar. Hukum. Baik, itu cerita doa. InsyaAllah kita teruskan usaha tuan-tuan berdoa. Jangan jemu-jemu sepanjang bulan Ramadan ini. Sebelum buka puasa, janganlah terus telan air. Doa dulu, Ya Allah, syukur hari ini Engkau izin aku berpuasa. Sebab bahasa Melayu, boleh ingat insyaAllah. Sebab siapa yang izin kita puasa? Allah kan. Kejam lagi kami nak berbuka dengan rezeki-Mu Ya Allah. Jadi siapa yang bagi rezeki kita buka tu? Maka Ya Allah, sebelum buka kami pohon, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Jangan lupa tuan-tuan, ibu bapa kita. Doa. Kalau ada isteri ada anak, doa sama-sama. Isteri anak aminkan. Sebut bahasa Melayu. Dengan puasa kami Ya Allah, jauh kami daripada azab kubur, jauhkan juga ibu bapa kami daripada azab kubur. Banyakkan doa. Jangan takut, jangan bimbang. Berdoa lah banyak-banyak. Sebab antara doa yang tidak ditolak, doa orang puasa sebelum dia berbuka. InsyaAllah. Cuba tuan-tuan buka muka surat 54 buku tu. 54. Sini ada satu diskusi menarik. Ini cerita doa zikir kuat-kuat sehingga mengganggu orang solat. Ataupun baca Quran. Baca Quran ni ada orang solat, baca Quran kuat-kuat sehingga mengganggu orang solat. Cuba tengok sini. Okey, perenggan atas sekali, selain daripada solat-solat tersebut, bacaan adalah secara sir. Sir itu baca perlahan dengan telinga kita. Manakala solat-solat sunat mutlak tidak dikaitkan dengan waktu khusus, jika dilakukan waktu siang hari, cara membaca adalah sir. Jika dilakukan pada waktu malam, cara membaca adalah sederhana dan sederhana antara sir dan jahar. Cuba tengok seterusnya. Jangan syarat. Ini cerita tuan-tuan sunat tahajud. Sunat tahajud, kalau buat hari malam, dia sunat kita keluarkan suara sikit. Kuat sikit daripada kadar yang dengan telinga kita. Tapi jangan sampai kuat macam imam baca kuat tu pula. Baik. Dengan syarat tuan-tuan, tidak mengganggu orang yang sedang tidur atau orang yang sedang bersolat. Ini tuan-tuan cerita, orang tu solat sunat, baca kuat sikit. Baca kuat sikit tu boleh dengan syarat tak ganggu orang lain solat. Ini sama-sama solat. Ini solat, ini solat. Tak boleh baca kuat sebab nanti boleh ganggu orang lain sebab sama-sama solat sunat. Dan sama-sama solat tak boleh baca kuat, takut nanti ganggu orang lain sedang solat juga. Jadi tuan-tuan, kalau zikir lepas solat tu bantai kuat-kuat sampai ganggu orang tengah solat yang masbuk, tambah lagi itu memang tak boleh betul. Doa pun sama, terjerit-jerit tak boleh. Ya Allah, binasabkan, itu tak boleh. Sebab boleh mengganggu orang solat. InsyaAllah.
Ramadan ni kita istimewa sikit. Kita berhenti sekarang sebelum qomat. Tuan Bilal ni jangan qomat dulu, jom kita solat qabliyah zuhur dulu. Sebab qabliyah zuhur tu kita sedia maklum muakkad. Kalau tinggal Ramadan rugi kita. InsyaAllah takat tu dia, nanti kita sambung lagi. Teruskan berdoa, jangan putus asa. Kita solat qabliyah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.